Untuk cili kering ya, kita ada beberapa jenis. Tapi saya tunjukkan dua jenis hari ini. Kita ada cili kering yang keriting tapi dia pendek. Cili keriting ni pendek. Ini kalau kod di pasar raya dipanggil 668 lah. Dan satu lagi ada yang panjang. Yang panjang tu keriting juga, yang tu tak pedas. Tapi yang ini adalah yang pedas. Kalau pendek ni pedas. Kalau keriting panjang, itu tak pedas. Harga yang panjang tu lebih kurang 15 hingga 16 ringgit. Yang ini dalam 12 ringgit begitu. Kemudian satu lagi, yang ni gemuk-gemuk dan licin aja macam ni, merah menyala macam ni. Ini dia panggil cili gemuk. Kita orang panggil cili gemuk je. Ini tidak pedas tapi dia memberikan warna yang sangat cantik. Jadi kalau nak masak sambal tumis ataupun ayam masak merah dan sebagainya, ini adalah wajib. Ini akan cantikkan masakan kita. Okey. Jadi macam mana cara kita nak campur? Saya menggunakan, kalau saya lah 70% cili yang pedas dan 30% cili yang tak pedas. Saya nak dapatkan kepedasan, saya juga nak dapatkan rupa merah yang cantik dan juga kepedasan. Sebenarnya peratus ataupun percentage ini bergantung kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak letak ni 80%, ini 20%, 50, terpulang. Itu adalah cita rasa masing-masing. Jadi bagaimana kita nak proses? Kita hanya ambil cili ni dan kita gunting. Dia tak boleh pakai pisau. Jadi kita gunting saja macam ni, 2, 3. Kadang-kadang kita boleh ambil banyak juga macam ni, gunting. Dan gunting tu pula, tuan-tuan dan puan-puan, tangkai dia kita kena buang lah. Dan tangkai ni, gunting macam ni. Sen-segong pun boleh. Yang penting kita nak lepaskan biji dia. Kalau biji ni tak lepas, ni yang jadi pedas ni. Kalau perhatikan daripada tadi, kenapa saya letak tapis ni? Ni penting tuan-tuan dan puan-puan. Lihat, inilah tujuan dia. Kita nak turunkan biji dia. Jadi kita boleh belilah tapis ni dekat kedai RM2 ke, banyak jual ni. Murah je. Dan bila kita buat macam ni, separuh daripada biji dah turun dah. Dan kita boleh basuh. Lepas basuh, lepas ni saya nak tunjuk macam mana kita nak rebus. Okey, ini adalah cili yang telah kita basuh tadi. Dan sekarang kita nak merebus. Kita gunakan periuk ni. Dan terus saja kita masukkan. Dan air. Air ni saya tak suka lah. Yang ni nak merebus ni cukup sekadar dia tenggelam. Yang paling penting dia tenggelam. Kita akan rebus selama lebih kurang 10 minit. Kita tutup. Ini. Dan kita didihkan dia selama 10 minit. Yang mendidih tu 10 minit. Bukan kita mula kira daripada sekarang. Yang mendidih tu 10 minit. Kita biarkan cili itu betul-betul masak dan kembang. Kemudian barulah kita kisar. Ni dah 10 minit. Tutup api. Dan perhatikan cili kita dah kembang begini. Dan sekali lagi kita toskan je di atas penapis ni. Angkat. Saya akan tunjukkanlah berapa berat. Biasanya dia akan 100, dia akan jadi 3 kali ganda. Kadang-kadang 3 kali ganda lebih sikit lah. Kita tengok berapakah jumlah hasil dia. Okey, kita tengok berapakah hasil kita. Tu tadi 100 gram kan, sekarang 322. Selalunya kalau macam ni, kita ada dua pilihan. Kita nak basuh ataupun kita terus saja kisar. Kenapa? Kalau kita basuh dan kita menggunakan air yang tidak bertapis, dia akan cepat rosak. Dia tak boleh simpan lama. Tapi kalau nak simpan lama, kita terus kisar dia dengan air bertapis. Terus kita masukkan ke dalam blender kita. Dan berapa banyak air? Di sini penting. Air juga sama. Kalau tadi 300, air juga 300. Jadi kalau kita punya cili tadi 320, air juga kita perlukan 320. Lebih kurang, terlebih 355. Dia sebenarnya indikator dia. Cili ni, air yang selalu kita nak gunakan lebih sikit je daripada separuh. Kita letak kat sini.
Kalau kita perhatikan ni cili kering kita, dan air itu lebih separuh sedikit je daripada paras cili kering kita. Itulah lebih kurang kalau kita tak nak timbang. Dan terus saja kita boleh kisar cili ni menggunakan pengisar yang basah begini. Okey, masa untuk kita mengisar ni juga bergantung kepada kapasiti ataupun kekuatan blender kita. Yang saya gunakan ni 600 watt. Jadi kalau 600 watt ni dia tak payah lama, dan satu lagi kelebihan dia, lagi tinggi watt ni lagi bagus sebenarnya. Dia punya biji akan hancur. Ni. Okey, itu. Dan berapakah hasilnya? Ni dia, tuan-tuan dan puan-puan. Biasanya hasilnya dia akan menjadi 6 kali ganda. Kalau 100 gram kita akan jadi 600 gram Okey. Tengok. Okey. Yang melekat tu kita tolaklah sikit tu dia. Okey. 600 dia lebih sikit lah ni. Okey. Okey. Itulah hasilnya, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ni saya nak tunjuk, yang ni saya nak kongsikan. Ini maksudnya 100 gram cili kering ataupun 1 kilo cili kering setelah diproses dengan berat air yang sama berat, dia akan menghasilkan 6 kali ganda daripada berat cili kering. Kalau yang tadi kita gunakan 100 gram, dia akan menghasilkan 600 gram. Jadi kalau kita menggunakan 1 kilo cili kering, dia akan menghasilkan 6 kilo cili kisar. Jadi senang untuk kita merancang, untuk kita beli. Jadi ingatlah formula ni 1 kilo cili kering akan menghasilkan 6 kali ganda, iaitu 6 kilo cili kisar. Yang itu boleh faham. Soalan saya, berapa gramkah cili kering yang kita perlukan untuk menghasilkan 1 kilo cili kisar? Ni soalan SPM. Senang je calculation dia. Kita ambil kalkulator, tekan 1000, 1 kilo kan gram, kita bahagikan dengan 6 pula. Dapat berapa? 166.666. Jadi inilah berat cili kering yang kita perlukan untuk menghasilkan 1 kilo cili kisar. 166 gram. 0.6 gram tu tak payah kira lah. Jadi senang untuk kita pergi kedai berapa gram kita nak beli. Ingat formula tu tuan-tuan dan puan-puan. Cili kering 16.